Tapi time dia keluar tu, dia dah dapat tak apa yang dia nak dapatkan. Pakcik tu dah tak ada. Tempat dia nampak pakcik tu berdiri tadi dah kosong, dah tak ada. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Intai Jagat Channel. Okey, nama aku A dan kisah horor benar malam ini bertajuk sejarah. Okey, sebelum tu auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kepada mana-mana yang belum lagi subscribe, silalah subscribe ya, sebab dalam channel ni adalah konten-konten yang hanya kisah benar belaka. 99% adalah pengalaman aku dan juga orang di sekeliling aku. Benda-benda misteri lah senang cerita. Oh, jangan lupa tekan button loceng supaya korang tahu bila aku upload video. Okey, tengah malam ke, tengah siang ke, tengah makan ke, macam tu tiba tak ada kaitan kan. Okey, tak apa. Okey, kisah ni terjadi pada kawan aku Q, kawan universiti aku, kawan time aku diploma di satu universiti di Johor, tempat aku belajar dululah. Dan kalau korang tak tahu siapa itu Q, dia ada banyak cameo. Dia ada banyak watak dalam kisah-kisah konten-konten aku yang sebelum ni, bab-bab sebelum ni, which is aku akan attach kalau korang tak tahu. Q ni memang dia seorang yang sangat berdikari dan dia selalu pergi mana-mana seorang-seorang dan dia confident dan berani dan cantik, dan semualah dia. Yang kena kacau pun dia juga. So dalam kisah kali ini aku akan gabungkan kisah Q dan juga kisah yang aku dengar daripada pemandu teksi atau pemandu Grab yang tumpang ke aku untuk pergi ke universiti aku lah time tu. Okey, kisah dia macam ni tau. Si Q ni dia adalah Fesi tau, kakak Fesi. Kalau korang tak tahu Fesi tu apa, dia kalau time orientasi waktu first masuk universiti tu, kan ada kakak-kakak senior ataupun abang-abang senior yang akan handle korang, yang akan tegas menjalankan amanah dan tugas waktu tu, dan korang memang akan kejut pada waktu orientasi tu. Tak tahulah universiti korang macam mana, tapi universiti aku macam tu lah. So kakak-kakak dengan abang Fesi ni, salah satunya adalah Q. Time tu aku dah sem berapa, Q tu adalah classmate aku, which is sebaya juga dengan aku. So time tu si Q ni dah, aku rasa dah sem berapa, sem 3 kot, sem 3 atau sem 2, tak ingat lah. So nak jadikan cerita, Fesi, kakak Fesi, orientasi dijalankan ikut sesi lah sebenarnya. Kalau contohnya kalau nasib korang baik, mungkin 3 hari je atau mungkin 2 hari je, dan kalau nasib korang buruk mungkin seminggu lah orientasi tu. Tapi time aku tu 3 hari je kot, aku tak ingat taklah sampai seminggu. Dan kalau seminggu tu ada torture, dia adalah siksaan anak-anak. Aku tak suka orientasi. Sebabnya time tu korang kena marah banyak kali kan. Aku ingat lagi aku kena makan. Aku dah lah slow eater, aku pemakan yang slow. Tak lah slow gila, tapi aku akan menikmati makanan tu slow-slow lah. Kiranya nak kamu buat apa tercekik kan. Amal sunnah Nabi pun kena makan berapa kali kunyahan baru telan. Ini kau suruh aku makan cepat-cepat. Ya, mana-mana orientasi pun sama je sebenarnya. Tapi aku ingat lagi lah, memang aku kena makan cepat-cepat. Dia suruh aku makan cepat-cepat. Sebab lambat-lambat memang ketinggal lah. Aku ni dah semput, aku dah lelah tau sebenarnya. Like taklah teruk pun, tapi orang suruh aku cepat-cepat, aku lagi rasa macam pressure tau. Macam aku makan pun dia semput tau tak. Tak orientasi tu. Tapi tak apa, itu tak penting pun. Itu iklan je semata-mata. Si Q ni dia menjalankanlah tugasnya sebagai seorang akak Fesi yang baik dan amanah dan garang. Bila jadi akak Fesi ataupun abang Fesi ni, dia malam ke siang dia kena sentiasa kombik tau, kena sentiasa bertanggungjawab dekat dia punya anak-anak buah dia, kiranya budak-budak yang baru masuk tu. So diorang kena sentiasa tengok lah dan alert. So malam tu kiranya dia kata dia tertinggal something tau. Waktu tu dia tengah kumpulkan budak-budak yang baru masuk tu dekat satu kawasan ni lah, dan dia tertinggal sesuatu. Aku tak ingat sama dia tertinggal apa, tapi yang dia cerita dia tertinggal sesuatu dekat bilik dia, which is dekat college lah. So daripada tempat tu ke college taklah jauh mana, tapi universiti kau bayanglah kena jalan kaki kan. So agak memakan masa jugalah. Time tu malam-malam, dan dia macam aku cakap tadi, dia seorang yang sangat bantai, seorang yang sangat confident dan berdikari. So dia tak ajar sesiapa lah, dia seorang boleh pergi dekat college, dia cakap. So dia pun pergi dekat college. Time dia on the way pergi college tu, sebab kita orang college perempuan kan, perempuan lelaki asing mestilah. Aku tu waktu dia pergi tu,
Aku tak ingat dalam pukul berapa, tapi dah malam. Dan waktu tu memang ada program lagi lah dengan budak-budak junior, budak-budak yang baru masuk tu. Aku rasa dia cakap dia nak ambil speaker ataupun something like that lah, benda-benda yang teknologi, kabel ke apa, macam benda tu macam penting lah untuk diorang proceed dengan diorang punya program malam tu. So dia pun pergilah seorang, dia pergi seorang. Time nak naik college tu, college aku ni 5 tingkat tau. Time dia on the way nak pergi tu, nak naik college ni tau, nak naik tangga ni, dia ternampak ada seorang lelaki dewasa, lebih kepada pakcik lah sebenarnya. Ada seorang pakcik ni, dia berdiri dekat macam satu papan, macam setiap bangunan college ada tulis tau. Contohnya ni blok A, blok B, blok C. Dia macam ada satu papan, bukan papan macam besi, macam satu papan tanda tu yang menyatakan itu adalah blok A, itu adalah blok B. Macam tu lah, dia macam besar orang jugalah dia punya papan tanda tu. Dia saiz dewasa lah papan tu. Dia nampak pakcik tu berdiri berdekatan dengan papan tanda tu, ada pokok tau, pokok-pokok. Tempat universiti kan banyak pokok kan. Dekat berdepan dengan papan tanda tu, dekat sebelah dia keliling dia ada pokok tau. Nampak pakcik tu berdiri bersebelahan dengan papan tanda tu. Kira dia berada di antara papan tanda tu dan juga pokok. Macam kira tak nampak sangat lah sebab tersorok. Sekali tengok memang tak perasan ada orang. Dua kali tengok baru perasan ada orang. Sebab gelap tau, kebetulan time tu dekat kawasan papan tanda tu, sebab yang papan tanda blok A, blok B, blok C tu dia sebenarnya menyala tau malam-malam dari lampu lah katanya. Tapi time tu maybe blok tu papan tu rosak dia punya lampu, so gelap lah tak nampak. So pakcik tu duduk dekat situ. Pakcik tu kan duduk, pakcik tu berdiri dekat bersebelahan dengan papan tanda yang dah rosak tu. Dalam gelap, dikelilingi oleh pokok-pokok dekat sekeliling dia. Betul-betul berhadapan dengan papan tanda. So si Q ni lalu ternampak pakcik tu. Lepas tu dia dengan sifat Q yang baik dan juga perhatian dan juga berdikari dan juga berani dan confident, dia tanya pakcik tu, "Pakcik?" Dia macam tegur lah. Macam, "Pakcik, pakcik cari apa? Macam, nak saya tolong ke?" Macam tu kan. Lepas tu pakcik tu macam pandang dia. Pakcik tu macam pakai baju macam pagoda tu, macam baju t-shirt putih yang macam nampak macam tak ada nampak lusuh pun, tapi tak nampak baru juga. Dia macam pakai t-shirt tu. Dia berdiri je kat situ. Dia tak cakap apa-apa. Dia macam tengok keliling macam tu. Tapi taklah nampak. Tapi nampak mencurigakan lah juga sebenarnya. Sebab seorang lelaki dekat kolej perempuan menyerut dalam gelap. Takkan bunyi dia macam menakutkan kan. Macam maksud aku macam takutlah itu stalker ke pengintai ke apa kan. Kalau fikir secara logik lah. Sebab tak ada siapa nampak kan, dia dah malam. Itu memang agak malam lah. So masing-masing taklah melepak sangat keluar rumah sana sini dekat kolej kat situ kan. Masing-masing kini dalam bilik masing-masing lah. Lepas tu pakcik tu macam tak layan Q. Dia macam tak dengar pun apa yang Q cakap. Tapi dia macam pandang keliling, tapi dia tak cakap apa-apa. Lepas tu Q macam tunggu juga beberapa saat. Mungkin pakcik tu tak dengar ke, ataupun macam pakcik kadang-kadang ada masalah pendengaran ke apa ke, orang dah tua kan. Q tanya juga macam berapa kali, dia tunggu juga berapa saat, tapi pakcik tak reply pun. Dia masih lagi duduk dekat situ. Bukanlah duduk, dia masih lagi berdiri dekat situ. Macam tak ada respon. Lepas tu time Q tengah tengok tu, tengah tunggu tu, sebab dia nak cepat tau. Dia tengok jam dia tu macam, sebab diorang kan nak start event kejap lagi, tanpa ada wire kabel tu diorang tak boleh start lah kan. Dia nak cepat, tapi dalam masa sama dia nak jugalah mantu pakcik tu perlukan bantuan ke apa kan. Tapi pakcik tu diam je. Lepas tu tiba-tiba Q meremang. Tak ada ribut, tak ada pasir, tak ada taufan, tiba-tiba Q meremang. "Pakcik, saya nak cepat ni. Kalau tak ada apa-apa saya pergi dulu Dia cakap macam tu terus. Lepas tu dia pun terus pergi masuk bilik dia. Time tu bilik dia kat bawah sekali tau. So time tu bilik dia kat tingkat 1 je, tak silap aku lah. So kiranya dia tak perlulah panjat tangga tinggi-tinggi. Selain pun dah lambat kan. So dia pun bergegas pergi bilik dia. Dia ambil apa saja yang dia nak ambil tu. Dan dia pun pergi. Time dia keluar tu, dia lalu jalan yang sama tau. Kiranya dia akan bertemu dengan pakcik tu, kalau pakcik tu masih berada di situ. Tapi time dia keluar tu, dia dah dapat tak apa yang dia nak dapatkan. Pakcik tu dah tak ada. Tempat yang dia nampak pakcik tu berdiri tadi dah kosong, dah tak ada. Lepas tu tengok juga kiri kanan, pakcik tu dah pergi ke? Memang tak ada, dah kosong tempat tu. So Q macam tak apalah, macam sebab takutlah ada sama ada pakcik tu mengintai ke apa kan. Sebab kat kolej perempuan kan, dia pula seorang-seorang dalam gelap pula tu kan. So macam tak apalah, Q fikir baik je lah. Tapi dia kata dia kalau itu hantu, dia lagi bersyukur lah sebenarnya daripada itu stalker yang pelik-pelik tu kan. Sebab takut lah kan. So pakcik tu memang hilang macam tu je. Dia cuma anggap pakcik tu hantu lah sebab tadi dia meremang kan. So kalau hantu memang bersyukur lah, sebab at least dia tak kacau.
tak kacau yang duniawi tu, maksudnya tak ngintai-ngintai ke, tak jadi stalker kan, itu lagi bahayalah sebenarnya. Lepas tu Q baca apa-apa yang patut, lepas tu dia pun pergi sambung balik jadi kakak Faisy yang baik. Okay, cerita part Q ni dah habis. Ceritanya habis sampai situ je, kira nampak pakcik tu. Waktu ni aku tak ingat, tapi aku masih lagi study lah dekat situ, dekat universiti yang sama dekat Johor. You know, mana-mana universiti pun memang dekat kawasan yang terpencil tau, kawasan yang memang tak ada orang, dan memang kerajaan letak satu universiti dekat tempat yang terpencil dan jin bertendang supaya tempat tu boleh membangun. Dan memang benda tu memang works every time lah, memang berkesan setiap kali. Time tu aku berdua tau dengan kawan aku, dengan aku punya housemate ke roommate, merangkap kawan baik aku, which is N. Kalau korang tak tahu N tu siapa, dia merupakan salah satu watak dalam cerita aku sebelum ni juga. Bukan watak orang lah kiranya. Yang kalau korang tak tahu, aku akan attach video N dalam video kali ni. Okay. Dan N tu adalah kawan baik aku. Video sebelum pun aku mention nama dia N juga, so korang boleh refer lah mana satu N yang sebenarnya. Dan time tu aku memang macam berlangkas dengan si N ni. Kalau dekat zaman universiti memang melekat lah, kiranya memang semua orang tahu yang kita orang ni best friend. So aku pun sebenarnya nak jumpa dia ni, tak jumpa lagi. PKP tak habis-habis kan. Bukanlah PKP sekarang kan, tak PKP dah, tapi kes kan makin menaik, so jangan ambil risiko lah ya anak-anak. Okay, tak apa, tu lain cerita. Okay, time tu aku dengan Annie dalam kereta lah. Aku rasa Grab kot. Time tu kita orang on the way pergi universiti lah, daripada mall. Kita orang balik daripada mall, tak silap aku. Berdua dengan kawan aku beli barang kan. Lepas tu kita orang on the way balik lah untuk pergi ke universiti korang. Universiti kita orang. Tak tahulah kenapa, time tu malam tau, dah malam dah. Sebenarnya kita orang balik tu dah petang, tapi Grab waktu maghrib tu memang mahal gila. Memang tak tahulah itu peak hour ke apa. Kan selalu kan Grab kan mahal time-time waktu kemuncak kan. Time kita orang balik tu pukul 6 ke 6 lebih macam tu. So si Annie cakap suruh tunggulah sekejap, sebab kalau tunggu boleh kurang lagi lah harganya. Kiranya tunggu lepaskan peak hour tu, waktu kemuncak tu. So kita pun tunggulah sampailah dalam maghrib, dalam macam maghrib lah kiranya 7 lebih macam tu kan. Dah pukul 8 dan dekat pukul 8 tu baru dapat murah sikit Grab. Kita orang student kan, so kenalah berjimat-jimat. So kita pun naik Grab, lepas tu pergilah. Time perjalanan balik tu dah nak masuk lah kiranya. Dia tanya, biasalah pakcik ramah kan, pakcik lah, seorang pakcik. Dia tanyalah dekat kita orang study dekat bangunan mana, macam tu kan. Lepas tu sebab dia memang dah lama dekat sini, so dia macam kenal lah. Dia tahu banyak lah student-student daripada universiti kita orang tu. Dia tahu lah bangunan mana sana sini, sebab orang selalu suruh dia hantar situ kan. Lepas tu tiba-tiba dia mention, korang tak ada kena apa-apa time dekat sini? Dia tanya macam tu tau. Lepas tu kita macam kita macam apa benda, kena apa macam tu kan, macam buat bodoh kan, macam apa benda ni, kena apa ni, nak tahu juga cerita kan. Sebab dia kan dah lama hantar-hantar orang sana sini kan, so mesti dia tahu something. Dah sini kan, dah pakcik. Lepas tu dia cakap lah tak adalah. Lepas tu pakcik tu pun buka cerita. Sebenarnya dia kata pakcik dah lama dah hantar-hantar orang, daripada dulu kan, memang dah lama lah. Tapi universiti kita orang sebenarnya baru lagi. Time kita orang masuk tu tak silap baru 4 tahun ke 2 tahun macam tu. Universiti tu baru buka. Memang baru lagi lah kiranya. Dan dia, semua benda masih lagi serba baru, masih lagi cantik lah kiranya. Tapi sejarahnya tak tahulah cantik ke tidak secantik bangunannya. Faham tak maksud aku? Waktu kita orang dah masuk tu, masa tu dah nak dekat sampai tau sebenarnya. Dekat kita punya college tu, dia masuk sampai dalam kan. Lepas tu dia cakap tak ada sebelum ni. Time dia masuk tu lah, sambil bercerita, dia kata kalau korang nak tahulah, dia kata mana-mana universiti pun kalau diorang nak buat bangunan, pernah dengar tak macam, tak tahu lah ini mitos ke apa, legend tak tahu lah ini mitos ke legenda ke kan, tapi mengikut apa yang aku dengar memang betul lah. Kalau korang baca novel fiksi bertajuk Asrama, situ macam spoiler lah kalau sesiapa yang nak baca kan, tapi dia ada mention kat situ macam satu macam legenda ni lah, macam benda ritualnya orang dulu buat kalau nak buat sesuatu bangunan tu. Diorang like akan sacrifice, akan korbankan someone, dan diorang akan tanam orang dekat tempat yang diorang nak bangunkan tu, supaya macam kiranya diorang korbankan seseorang dengan harapan apa-apa jin ataupun syaitan yang ada dekat situ tak mengganggu diorang punya pembangunan tu untuk terus bangun.
Macam tu lah lebih kurang. Tapi dia cakap kali ni dia bukanlah ritual. Dia kata kalau sepanjang tempoh pembangunan tu, bangunan universiti tu nak naik, ada je benda yang tak kena. Macam kita bajet rosak ke, apa ke. Dan sepanjang tempoh tu akan ada orang terkorban tau. Terkorban kena besi ke, terhempak batu berat ke. Dan diorang akan mati kat situ. Dan diorang akan tanam terus dekat situ. So dia kata sebenarnya universiti awak ni tak kisahlah. Dia kata yang pakcik tahulah sebab pakcik dah lama kat sini kan. Dia kata pakcik dengar cerita daripada kontraktor apa benda semua yang buat bangunan ni. Dia kata macam memang sebenarnya banyak yang terkorban time bangunan tu dibangunkan. Tapi diorang tak besar-besarkan hal tu lah. Tak adalah masuk berita ke apa macam tu. Sebab macam tu je. Macam tu. Janji bangunan siap, settle. Diorang cakap macam tu lah. Dia punya history dia, dia punya sejarah dia kan. So dia kata kalau korang jalan malam-malam tu macam nampak ada benda yang tak sepatutnya korang nampak tu, macam buat tak tahu je lah baca yang patut kan. Dia kata sebab kita tak kacau dia kan. Sebab dia terkorban sewaktu dia buat kerja dia. Bukannya ritual ke apa. Kiranya macam zaman dulu-dulu lagi daripada tu, diorang mungkin buat ritual untuk korbankan seseorang kan. Untuk bagi bangunan tu berjaya. Tapi bila dah zaman-zaman yang 2000 ni kiranya, dia kata diorang terkorban. Tapi cara diorang terkorban tu pun sebenarnya merupakan salah satu angkara jin juga yang ada dekat situ. Macam nampak macam kemalangan tapi sebenarnya bukan. Macam tu. Sebab diorang nak juga darah ataupun sesuatu. Tak tahulah. Itu yang pakcik tu cakap lah. Kalau pakcik tu tipu, aku pun tertipu dan korang pun tertipu. Okay? Aku sebagai time tu lagi junior lagi. Kiranya junior lagi lah kan dekat universiti aku tu. Aku dengan N pandang sesama sendiri macam dengar je lah nasihat pakcik tu kan. Sebab tak mustahil benda tu tak betul kan. Sebab mana-mana tempat pun sebenarnya ada je benda-benda raib ni. Cumanya nampaknya tak je, rasa dengan tak je. Macam tu. Dan aku dan N pun alhamdulillah sampai dekat depan college dan kita pun masuk sambil terkenangkan kata-kata pakcik tadi tu. Dan pakcik tu pun satu kan. Dah malam-malam, dah maghrib, dah masuk isyak tu baru dia cakap macam tu kan. Kita orang pun dah sampai tu pandang juga kiri kanan kan. Tapi tak apalah sebab berteman kan. So okey lagi lah. Daripada kau seorang-seorang macam Q tadi, nampak pakcik lah bagai tak tahulah. Sampai sekarang tak tahu pakcik tu orang ke ataupun apa kan. Tapi tak tahulah. Sebab zaman aku belajar tu sebenarnya ada je. Ini tak tahulah ini ada kaitan ke tidak. Ini tak ada kaitan rasa dengan hantu. Tapi time tu ada macam rumors. Bukanlah rumors. Macam time tu tengah kecoh, tengah viral lah kiranya. Orang-orang yang salah agama ni. Tahu tak, macam Syiah tu, perempuan-perempuan yang berpudar hitam akan masuk ke asrama dan akan cakap ajaran sesat something. Aku tak pastilah. Tapi time tu ada viral benda tu waktu aku dekat universiti aku. Perempuan-perempuan berpudar hitam yang diorang akan jumpa, diorang akan masuk, akan berdakwah lagi, akan berdakwah agama diorang yang tak betul tu dan sesatkan banyak orang. Time tu lah memang benda tu tengah viral waktu tu. Dan kita orang semua memang berhati-hati lah. Asalkan nampak orang berpudar, asalkan orang nampak berjubah hitam ni, kita orang jadi cuak waktu tu. Tapi tak lama pula sebenarnya. Sebab benda viral kan bermusim kan. So kita orang berjaga-jaga je lah. Dia tak ada kaitan lah dengan hantu sebenarnya. Tapi benda-benda pelik yang memesongkan orang tu, kita kena elakkan lah kan. Sebab banyak je benda-benda pelik kat dunia ni kan. Kita tahu kan. So as long as korang berjaga-jaga dan percaya pada yang Esa, insyaAllah tak ada apa-apa. Okay, yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu disandarkan kepada aku sendiri. Jangan lupa tekan button subscribe dan button loceng tu supaya korang tahu aku upload video bila. Take a peek, intai jagat wujudnya memanggil curiga.